lam yatmishunna qablahum insun wala jan. Bidadari itu tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Bermakna kalau sentuh boleh. Jin dan mazhab lain mengatakan sah hukumnya kahwin dengan jin. Tapi hukumnya makruh, lebih bagi orang perempuan. Orang perempuan mengandungnya, suami saya jin. Tak lagi. Tapi ada kan, saya pernah orang jemput saya, mengajak saya pergi ke Perak, melihat ada orang kahwin jin, anak 3 orang anak, saya tak pergilah. Maksudnya ada orang mengaku suaminya jin. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah nikah jin. Orang dia panggil orang bunian. Istilah orang bunian dalam Islam tak ada. Orang Melayu pandai-pandai menyebut. Ada pendapat mengatakan bahawa orang bunian itu maksudnya perkahwinan di antara manusia dan jin, anak jadi bunian. Istilah orang Melayu. Betul tak betul tak tahu. Saya pun tak jumpa dalam kitab. Orang Melayu pandai-pandai. Dan kalau sekiranya anak pondan, pasal anak pondan, pasal berlakunya persetubuhan dan suami isteri waktu haid, dapat anak pondan. Menurut pendapat Abu Hurairah. Tapi jangan tuan-tuan buat modal lah, tengok pondan-pondan persetubuh haid itu, jangan. Kesian ke dia tak bersalah, dia tak bersalah. Yang bersalah mak bapak dia lah. Ya. Jadi hukumnya tidak sah kerana di antara jin dan manusia. Kalau berkahwin juga menurut mazhab lain sah, menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Jadi kita ikut mazhab Syafi'i, jangan kahwin dengan jin. Orang banyak lagi. Jangan kahwin dengan jin. Ada juga satu ketika di Gombak itu, seorang bapa jumpa saya, anak tiap-tiap petang pakai sulit-sulit lawa-lawa, diborak dekat jin. Jin tackle dia. Bapa dengar. Dia kata, saya tak boleh ikut awak lah, dan bapa saya marah. Jin nak bawa lari. Maknanya jin pun pandai tackle manusia juga. Saya pergi di Mekah, begitu juga seorang anak Arab, anak umur 12 tahun begitulah. Tiap-tiap malam dia duduk tepi rumah dia, Belanda, dia bawa Coca-Cola 2 botol, 2 tin, dia borak-borak dengan jin tiap-tiap malam. Jin minum Coca-Cola juga. Saya bilang 10 tahun 20 tahun yang lalu lah saya pergi membuatkan orang Arab tu, tak tahu apa khabar, baik tak baik tak tahulah. Tapi tiap-tiap malam dia berborak jin sampai dia tak sekolah. Bapak dia pukul dia, tu yang saya kesian, pukul dia pasal dia tak tidur, dia borak dengan jin tu. Itu sebabnya kadang-kadang perkara yang begini kita macam tak percaya je, tak percaya. Sebabnya banyak orang tak percaya kepada jin, tak percaya. Itu sebabnya banyak yang musibah berlaku gini, orang tak kisah. Satu kawan saya tak percaya, kawan saya lama-lama anaknya 3 kena jin, baru percaya. Pasal saka ni maksudnya datuk nenek moyang dulu ni dari bomo, atau untuk ilmu kebal, atau untuk ilmu cantik, atau ilmu menunduk, dia pakai jin. Dia pun mati. Bila mati, jin yang disimpan itu nak ke mana? Jin macam hamba juga, dia tak tahu nak ke mana. Dia turun pada anak-anak. Anak-anak susah, sekolah tak boleh, kahwin tak boleh, berkawan tak boleh, susah. Itu kena buat berbulan-bulan baru boleh baik. Kalau senang nak buat baik payah. Tapi ada pula saka yang baik, jarang. Kawan baik saya, dia ada saka, tapi saka dia baik tak? Pasal dia nak tengok wayang, tak boleh, tak pergi. Nak buat maksiat tak boleh. Tapi bila masuk universiti,
soalan-soalan dia bagi. Macam itu pula baik. Ada jenis baik, lulus dia, sekarang jadi pangkat besar dia, pangkat besar dalam Malaysia ni. Jangan sebut nama dia, bahaya pula. Cerita nak ada, tapi jarang sangatlah. Dengan 1001 pun payah. Tapi sekurang-kurangnya ada yang baik, tapi banyak yang jahat. Saka jahat. Sebab kita jangan sekali-kali menuntut ilmu yang pelik-pelik. Jangan. Nuntut pun jangan, ambil pun jangan. Nanti besok mati payah. Mati tengah malam-malam dia tak tidur, siang-siang dia tidur. Kalau dia makan berperiuk-periuk, tak kenyang-kenyang. Saya pernah membuatkan satu orang perempuan, dulu dia sebagai bangsawan, bangsawan di udara dia lah, apa namanya, dah berlakon-lakon lah. Saya pergi rumah dia, memang jin banyak. Anak dia kata, mak saya ni sekarang makan nasi berperiuk-periuk, tak kenyang-kenyang, tapi tak buang air. Kemana pergi nasi dia? Jangan buat. Tu dia. Yang hebat tu kadang-kadang makan nasi je, habis nasi lauk aja, tak serentak. Kalau jumpa kawan makan nasi ada lauk aja, bahaya. Itu pengalaman saya lah. Maknanya jangan jangan sekali-kali menuntut ilmu yang pelik-pelik. Jangan. Tak kebal pun tak apa, tak cantik pun tak apa, tak menarik pun tak apa, tak payah. Kadang-kadang ada budak muda-muda pakai susuk tu yang menyebabkan tak boleh mati. Satu orang yang dulu ni saya pergi juga, dia orang pakai besar sungguh. Dia susuk sini, kalau dia bercakap orang takut. Hebat. Mati payah, berhari-hari berbulan-bulan tak mati-mati. Tidur siang, tidur malam, jalan, makan pun tak tuala. Itu keringat. Jadi tuan, barang siapa yang ada susuk, keluarkan cepat-cepat. Barang siapa untuk ilmu, saya pergi di Kedah, satu orang ni ilmu memang hebat. Dia berjalan hutan, dia tentera, berjalan hutan seorang-seorang, dia tak takut. Bila tu ada pencing, menjerit sekuat hati, seorang kampung dengar. Rumah batu, mana orang dengar? Rumah batu, kalau rumah papan orang dengar, rumah batu pun orang dengar jeritan dia. Tu ilmu muda pakai ilmu berani. Ada kawan saya cerita, kawan dia boleh berjalan daripada Johor ke Indonesia kapal layar je, kapal layar seminggu, 2 hari sampai. Hebat. Jin bawa, tiba-tiba ya. Jangan sekali-kali untuk ilmu yang pelik-pelik. Kadang-kadang ilmu tu mudah-mudah aja. Dia kata dia lebih tua batuhan sari, senang aja. Dia lebih tua batuhan sari, dua tua batuhan, hebat kan? Jangan main-main. Ilmu mudah-mudah tapi boleh jadi syirik, boleh rosak. Kemudian kita ni ada qarin tu maknanya kita punya apa dipanggil jin yang sama dengan kita. Tiap-tiap kita lahir, jin pun lahir sama dengan kita. Itu panggil qarin. Sebabnya kita bila jumpa Tok Bomo, dia tahu hal kita dulu, awak dulu gini dulu. Kita hebat betul. Dia tahu pasal jin dia, jin kita tu beritahu jin dia. Dia maklumkan kepada jin, pada kawan tu. Itu dia tahu. Satu hari saya jumpa satu Bomo, saya jumpa orang kata dia kasyaf. Saya pergi dekat kasyaf. Memang hebat. Ustaz keput dia, kerja Malaysia, dia tahu semua. Belum saya cakap. Rupa-rupanya dia pakai jin. Saya pergi tengok, orang kata dia kasyaf, saya nak dengar cerita tu. Dia kerja bomba je. Jangan
Kalau orang itu menceritakan benda pelik-pelik, jangan percaya. Kita orang Melayu ni cepat percaya, cepat sangat. Sebab dulu kan di Kelang kan dulu ada air mancur keril tapi dulu lama dulu, kau ingat kan, ramai orang ambil air tu, minum air sembuh, minum air ni ajaib air ni. Ramai orang seluruh Malaysia datang ambil air air ajaib Kelang. Tak lama orang tetapi datang cek, tengok paip bocor di Teluk apa, Teluk Gadong Teluk Gadong tu banyak orang Melayu itu cerita pelik-pelik dia cepat sangat percaya. Satu hari orang Indonesia datang Kelang juga di Kuala Lumpur datang datang orang sakit lumpuh ditepuk bangun tepuk bangun oi bagus. Akhirnya seminggu lumpuh balik, seminggu aja. Kemudian tiap-tiap benda yang pelik-pelik jangan kita percaya. Jadi tuan-tuan berkasihan, bau nonton saya ni bau 3 muka, tak sampai 3 bau 2 muka, ada 6 muka ni. Sambung tahun depan. Banyak lagi nak cerita habis. Jadi untuk malam ni setakat dulu, insya-Allah sambung kemudian. Mudah-mudahan manfaat kita dapat pada malam ini sebanyak sebagai pengalaman dan pengajaran kepada kita. Sebelum saya menangguhkan kuliah kita pada malam ini, saya tadi ni kawan saya dia bawa buku saya ni, buku untuk terapi apa-apa penyakit, gangguan-gangguan dan sebagainya sebagai standby di rumah. Tuan ada dijual di luar sana, tak mahal, RM16 sahaja. Rokok 3 hari pun habis. Yang kedua, Indah Hidup Syariah ini buku yang baru siap, sebenarnya dah lama tapi cetak baru. Yang ni kulit ini dia punya keras lebih cantik dan tambahan-tambahan ilmu yang lain pula. Tuan-tuan ada tuan luar sana. Jadi tuan-tuan sebagaimana biasa, kalau duit tak bawa boleh berhutang dengan kawan mesti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika abdanana wa khallis minal fitani wal mihani asrarana washghal bil i'tibari afkarana wa qina syarra syaitan wajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alaina sultan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak ya. Ada soalan nak. Baru hari ini kita dikejutkan dengan pencerobohan tentera Sulu dan diceritakan bahawa mereka ini kebal daripada peluru. Apa komen Datuk? Bagaimana kita hendak menghalau penghuni-penghuni hantu? Baca kursi lah. Tentera-tentera yang pakai ilmu kebal itu kita tak tahu sebenar-benar. Mungkin lebih kebal ke tak pakai itu hanya sahabat punya kerja, dan mungkin lupakan tuduhan-tuduhan semata. Ataupun mungkin betul kerana mereka memang rajin berperang dengan Filipina dulu. Filipina pun pening tengok orang Sulu ini hebat, sampai bahawa Filipina terpaksa bagi otonomi kepada orang selatan Sulu itu, selatan Thailand lah, Filipina itu. Tapi kita tak berani nak katalah sama ada benar atau tidak. Kalau benar, kalau sekiranya pakai azimat yang beruntuk Al-Quran, ada ulama mengatakan boleh, ada ulama mengatakan boleh, ada ulama mengatakan tidak boleh. Lagi. Yang kedua, bagaimana kita hendak menghalau penghuni-penghuni hantu? Tak boleh halau kerana dia hantu. Itu masalahnya. Masalahnya kita kerana kerajaan iktiraf mereka penghuni,
kita paksa akur, tak boleh buat apa-apa. Serahlah kepada Allah SWT. Kita berdoa saja, mudah-mudahan pengundi hantu itu tidak mengundi. Itu je. Ustaz, bagaimanakah hendak nak hapuskan saka dan sihir? Itu kena berubatlah. Berubat cara sihir dan saka. Sihir ni mudah sikit sebenarnya. Yang payah saka, gunakan masa yang panjang, sekurang-kurang 6 bulan atau setahun, ubat tahu boleh. Sihir itu mungkin mudah, saka itu amat payah. Pas saka itu macam setenggan, dan kalau setenggan kan payah. Sihir itu orang mendatang, dan kalau mendatang mudah. Itu ya. Wallahu a'lam. Jadi wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.